insya-Allah. Cuma kalau tuan-tuan yang ada perkara-perkara yang nak kita ulas, nak dengar ulasan daripada Datuk Seri Tuan Tuan Man, boleh masukkan ruangan komen insya-Allah, dan mungkin saya punya tim boleh maklumkan nanti insya-Allah. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Datuk Seri Tuan Tuan Man yang sudi untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Okay, semalam Ustaz kita dah bersama dengan Ustaz Airi, Haji Hamdan. Kemudian petang tu dengan Kak Nuri, Ketua Muslimat PAS Pusat. Malam bersama dengan calon kita, dan pagi ni kita bersama dengan Timbalan Presiden kita sendiri, iaitu Datuk Seri Tuan Tuan Man. Jadi PRK Tioman ni agak unik sikit lah Ustaz. Sebabnya menjadi tumpuan Ustaz. Ya. Pada seluruh negara selepas pembentukan kerajaan baru ni lah, selepas pelantikan Perdana Menteri. Semuanya Ustaz, ada orang bagi tahu PAS Perikatan Nasional ni yang enggan bersama dalam kerajaan ni dikira derhaka kepada kehendak agung Ustaz. Tu dia. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Ustaz Tarmizi jadi pengurusi pada pagi ini dalam ruang sembang santai sempena pilihan raya kecil Dun Tioman. Saya namakan pilihan ini sebagai kemenangan tertangguh. Ya. Kerana kalau kita lihat sepatutnya calon kita telah kembali ke rahmatullah pada malam hari pengundian, maka SPR telah pun menangguhkan pilihan kecil Dun Tioman. Tetapi keputusan awal Parlimen Rompen ni, saya nak bagi kredit kepada semua pengundi-pengundi Rompen. Kali pertama pengundi Rompen telah membuat perubahan kepada memenangkan calon Perikatan Nasional, dan keputusan yang kalau kita campur semua keputusan di Dun Tioman ini berdasarkan keputusan Perenggan Parlimen, maka Perikatan Nasional sebenarnya telah pun mendahului parti-parti lain. Sebab tu saya namakan pilihan ini sebagai insya-Allah kemenangan tertangguh. Mudah-mudahan tuan-tuan pengundi-pengundi khususnya kita harus buktikan dan kita harus jayakan agenda ini insya-Allah bersama. Soal apa dia sebut, soal menentang ataupun tidak mengikuti kehendak Kebaudili Yang Maha Mulia daripada Kebaginda Tuan Agong sebenarnya tak timbul. Sebab setiap parti itu mempunyai keputusan dan dasar yang harus dipegang oleh parti-parti tersebut. Dan kita pun tahu bahawa tuanku tidak campur tangan dalam urusan parti-parti politik. Beliau tak terlibat dalam urusan parti-parti politik. Ini hak parti politik. Cuma kita akur bahawa baginda merupakan payung bagi negara kita. Mana-mana parti yang tak boleh terbentuk kerajaan terpaksa diadakan perundingan, dan kebetulan pilihan raya baru ni ada dua. Satu, di peringkat persekutuan kita boleh bentuk kerajaan kerana tidak ada satu parti yang dominan untuk bentuk kerajaan. Yang kedua di Pahang pun sama. Perikatan Nasional menang 17, BM menang 16 dan PH menang 8 kursi. Akhirnya terpaksa dirunding. Di peringkat persekutuan juga kita adakan perundingan, walaupun kita akui bahawa rakyat telah pun memberi kepercayaan besar kepada Perikatan Nasional. Gelombang besar ini kita saksikan di mana-mana. Kali pertama dalam sejarah PAS memenangi lebih kurang dalam 49 kursi yang guna lambang PAS. Paling banyak dalam sejarah sejak PAS ditubuhkan. Dan mungkin kita akan tengok kenapa sampai begitu sekali rakyat berundi pada PAS dan Perikatan Nasional. Jadi bila kita tak boleh bentuk kerajaan parti-parti tadi, maka diadakan perundingan. Dan kita rakyat melihat bahawa ruang parti Perikatan Nasional inilah yang sepatutnya meneraju kerajaan. Tapi oleh kerana kita tidak ada majoriti, maka antara 10 ajaib di dunia ni, ya. Parti politik yang duk serang UMNO sebagai
Musuh utama dia. musuh utama, perompak, penyamun, apa semuanya. Akhirnya kita join penyamun. Hoi hoi, hoi hoi, you join penyamun. Jadi saya fikir ini keputusan yang rakyat boleh nilai sendiri. Dan dalam konteks kita dipaham pun sama. Mungkin ini satu keputusan yang kita tak jangka. Bagaimana orang yang satu masa menyerang habis-habisan dalam kempennya, no Anwar, no DAP, bersumpah lagi wallahi wabillahi wa ta'ala, bersumpah macam-macam, tiba-tiba apa ni, Don Tioman ni satu keputusan penting untuk kita memastikan bahawa rakyat, pengundi khususnya, menolak agenda yang sedang dirangka, sedang dibuat, iaitu penyatuan atau penggabungan di antara PS bersama dengan BN. Dan pengundi punya hak untuk menghantar isyarat yang jelas bahawa rakyat tak mahu, rakyat nak Perikatan Nasional. Jadi saya harapkan insya-Allah pengundi kita di Don Tioman, di Padang Serai, khususnya mereka dua-dua kawasan ini betul-betul menjadi satu perhatian tumpuan. Don macam mana? Don pula di Pahang. Kemudian Parlimen pula di Perak. Kubu kuat UMNO lah kita faham sekian Ustaz lagi. Tapi tak kuat dah sekian Ustaz. Tidak kubur dah. Kubur tak kuat dah. InsyaAllah. Cuma Ustaz, ramai yang kecewa baru ni ngundi Ustaz. Balik ngundi jauh-jauh, pangkah BN dapat lain Ustaz. Pangkah harapan dapat lain pula. Yalah, kadang-kadang tak semua apa yang kita nak, yang saya nak, Ustaz Samizi nak, yang tuan-tuan pun nak. Kenapa kita tak dapat apa yang kita nak? Sepatutnya kita tak rasa kecewa. Kita dah cuba, gelombang dah berlaku, tapi kita perlu sikit lagi. Kita perlu selangkah lagi, senapah lagi untuk kita menang. Sebab tu saya fikir kita perlu dapat lonjakan besar dalam pilihan raya. Mungkin tahun ni satu lonjakan luar biasa, terima kasih. Tapi lonjakan itu belum cukup untuk kita secara solid membentuk kerajaan. Di Pahang ini sebenarnya kita dah ada 17. Kita perlu lagi lebih kurang dalam 5 kursi lagi. Jadi tempat yang kalah ni 5 kursi ni pastikan semua akan datang. Bukanlah doa dia pilih kecil, tapi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan 5 lagi kita dapat, rakyat pengundi dapat kita buat perubahan, insya-Allah. Kita akan menyaksikan satu kerajaan baru, kepimpinan yang baru, harapan yang baru, kehendak yang baru yang dapat kita buktikan dalam keputusan nanti, insya-Allah. Ustaz, sekarang ni antara naratif yang dia bawa sekarang ni, kalau menang Tioman ni pun kerajaan tak bertukar. Jadi kalau itu sebab tu kita nak memang kerajaan tak bertukar, tapi sebenarnya kita menghampiri ke garis kemenangan. Selangkah lagi kita akan bertambah, bermakna kita, kalau kita 18, mereka 16, bermakna kita dah, rakyat dah agenda perubahan itu terus berjalan. Jadi kalau kita undur ke belakang, maknanya tak ada maknalah kita bergerak ke depan. Bila nak sampai kan? Bergerak ke depan, undur belakang. Jadi kalau kita nak bergerak, kita move terus, insya-Allah. Dan saya yakin Ustaz Andri, bila saya duk tengok keadaan pengundi sini lah, Tioman ini di antara kawasan yang sangat potensi. Saya jumpa anak muda, anak tua pun sama sekarang. Anak tua pun sama. InsyaAllah kita terus bergerak ke depan untuk kita membuktikan kemampuan kita di Tioman, insyaAllah. Sekarang yang kita jalan-jalan pun Ustaz, pergi kempen-kempen, rayu, undi, ramai yang menyesal juga UMNO Ustaz ni. Ramai yang kecewa dengan tindakan pimpinan mereka tadi ni Ustaz. Tak sepatutnya dia kata prinsip PAU tu digadaikan Ustaz. No Anwar, no DAP, no PKSO, kita minta dia orang buktikan di Don Tioman je lah. Saya tengok benda ni ini keputusan PAU dan kita pun agenda kita dalam konsep penyatuan ummah. Bukan muafakat nasional dalam konteks merangka tu, tapi dalam penyatuan ummah. Saya sebut dalam perbincangan, perundingan saya dengan jumpa dengan yang Muhammad Tosri Warosdi, bahawa kita harus sepatutnya lah, tapi dia tak berlaku, tak apalah. Saya bukan nak soal kecewa, saya sebut bahawa saya sebut kalau kita nakkan model penyatuan ummah, Pahang lah jadi model. Sepatutnya kita jadi model. Gabungan dua ni menjadi dapat 2/3 majoriti dan kita dapat kumpulan besar.
dalam penyatuan ini ada yang bukan Islam pun. Ya, ada sekali. Ada adun kita yang bukan daripada orang Melayu. MIC pun ada wakil. Kita juga ada Dewan Himpunan, ada wakil-wakil daripada kaum-kaum yang lain yang berada dalam kerajaan. Saya fikir kita ada 5 adun lantikan yang kita boleh lantik dan ada kuasa mengundi sebagainya. Tapi ini keputusan telah dibuat dan kami kita tidak akan toleh ke belakang. Bagi kita terus move ke depan dan kita gerakkan gerak kerja kita. Dan kita sangat-sangat mengharapkan bahawa pengundi-pengundi di sini Don Tioman mereka harus membuktikan bahawa mereka turut sama bersama dengan arus perubahan yang berlaku seluruh negara ni, insya-Allah. Okey, Datuk Seri, kita antara mukadimah yang menarik juga sebenarnya kita dapat tengok tadi. Mana PAS ni kita bukannya melawan arus, bukan derhaka kepada Agong. Tengok bahkan dalam perbincangan saya pun sebenarnya terus terang saya sebut bahawa kalau kehendak tuanku sendiri pun ialah kehendak untuk melihat politik stabil, ekonomi berjalan baik dan sebagainya. Jadi kalau kita nak capai kestabilan, kita lihat ialah muafakat yang ada ni ialah satu jalan. Sebab kita dah buktikan. Kita berada dalam kerajaan persekutuan zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Kita akui bahawa berjalan okey. Kerajaan pentadbiran berjalan baik. Walaupun berbeza parti-parti politik duduk dalam kementerian dalam masing-masing, tapi kita bekerja dalam konteks kepentingan negara. Dan ini dapat kita buktikan selama hampir 32 bulan kita melalui kerajaan bersama. Okey Ustaz, semalam saya dengar sikit ceramah daripada Abang Mat kita. Dengar sikit je lah. Bosan juga dengar. Dia modal sama je. Modal sama, tapi dia punya point tu dah agak berubah lah Ustaz. Kalau dulu tu Yahoo tak ada. Ho tak ada dah. Tak ada dah Yahoo. Tak ada sebut pasal penyambung pun tak ada dah hari malam tadi. Cuma dia ada sebutnya kita ni tak ada isu lain yang kita bawa. Isu perkauman, isu agama. Jadi seolah-olah PAS ni antara parti yang cuba mempermainkan, memperjudikan isu agama, isu kaum dan merenggangkan lagi hubungan. Dan saya tengok sebenarnya kita banyak serang DAP je Ustaz ni. Cuma ya, saya kena tengok, kita kejelah bahawa PAS ni parti yang dasar perjuangan dia ialah Islam. Sumber rujukan kita Quran hadis. Dia bukan tak tahu, dia lama timbalan presiden dulu. Ya, dan waktu itu tak ada timbul pula isu ni. Ya, yang jelasnya bahawa kita parti mesti ada panduan. Ya, apa panduan kita? Bila kita ambil Quran hadis, bukan maknanya kita memperalatkan, mempergunakan. Kita guna panduan tu. Ya, bukan memperalatkan agama untuk kepentingan kita, tak timbul. Kalau kita peralat agama untuk kepentingan kita, semua orang boleh dakwa demikian. Tapi yang jelasnya kita menggunakan agama sebagai panduan dalam perjuangan parti, supaya parti ini ada landasan yang betul. Mana boleh buat, mana tak boleh, mana halal, mana haram. Akibat itulah bila pemimpin kita dipilih, mereka bertanggungjawab. Sebab ini jawatan ini sebagai amanah Allah. Di mana soal amanah itu? Duduk dalam panduan agama. Kalau agama tidak menekankan soal amanah, jawatan sebagai amanah Allah, akhirnya berlaku rasuah, penyelewengan, salah guna, ya, berbagai-bagai kemelut. Kenapa rakyat pilih kita baru-baru ini? Saya fikir, pertama saya kagum dengan anak muda. Mereka kecewa dengan apa yang berlaku selama ini. Barisan kepimpinannya, mereka kecewa. Sebab apa? Sebab isu rasuah, salah guna. Dan bila kita guna tagline kita untuk bersih dan stabil, mereka nampak bahawa kalau nak bicara soal bersih, memang Perikatan Nasional, memang PAS bersama dengan Bersatu. Kita merintah lama kelas, alhamdulillah, walaupun mereka cuba rosakkan dengan pelbagai cara. Rafizi dalam kempen menyebut saya telah luluskan projek 2 bilion waktu Parlimen bubar, dan saya faiz saman kepada beliau sebab ini pembohongan. Kenapa mereka buat begitu? Nak rosakkan kredibiliti bersih kita, damage image kita memang bersih. Jadi Perikatan Nasional kita hatta dengan kaum kita ada masalah. Dalam PAS kita ada DHPP, Dewan Himpunan yang kita wujudkan, kita bagi. Ya, di Kelantan kita lantik wakil kaum lain duduk dalam kerajaan. Di Terengganu kita lantik kaum lain duduk dalam kerajaan. Ya, kalau kita anti kaum lain, tuan-tuan tengok di Kelantan, Terengganu tak ada sebarang rusuhan,
tak ada sebarang anti perkauman berlaku. Kita tak pernah ada masalah dengan orang Cina. Tak ada masalah dengan kaum India, dengan Iban, Kadazan. Kita tak ada masalah. Sebab PAS ni parti berdaftar dengan RS, kita berdaftar. Dan kita masuk lain politik pilihan raya demokrasi. Kita turun kempen. Ya, dan kita tak pernah, yang kita serang, yang kita tak setuju ialah dasar DAP. Yang bawa chauvinis, inilah perkauman dan sebagainya. Dan semua orang tahu bahawa ini bukan perkara baru. 22 bulan, cuba tengok balik, buka balik fail lama. Waktu pemerintahan tersebut. Ada pihak yang mengatakan bahawa kerajaan ini bukan didominasi oleh DAP. Tapi sebenarnya parti yang paling besar di kalangan mereka ialah DAP. Ya, dan ini di antara isu yang jelas. Bagi kita, kita nak penyatuan, perpaduan negara dipelihara, dan kita tak mahu lihat bahawa ada elemen perpecahan. Islam mengajar perpaduan. Islam menganjur keharmonian. Islam menganjurkan soal perpaduan antara semua bangsa dan kaum. Maka kalau kita sebagai parti Islam, dasarnya begitu, arahan Allah begitu, arahan Nabi begitu, maka kita follow. Ya, dan tak timbul kita anti kaum-kaum lain di negara kita. Cuma Ustaz, kenapa kalau tengok dia bagi tahu PAS ni DAP. Macam tak ada serang orang lain dia kata. Itu pun satu bab lagi. Ya. Mungkin bagi kita sebenarnya bukan soal DAP, soal perkauman yang sempit, nilai-nilai yang tidak membina. Nilai itu yang kita bukan saja pada DAP, tapi kita akui bahawa sikap yang ditunjuk oleh DAP dengan tindakan-tindakan yang kita buat selama ini. Waktu kita bawa RU355, siapa yang bawa file ke mahkamah 2-3 kali? DAP. Ya. Sama juga bila isu Tuan Jawi, siapa yang timbulkan? DAP juga. Isu institusi raja-raja satu masa sampai kritik bendera terbalik, siapa dia? DAP juga. Jadi itu di antara sebab-sebabnya. Kalau kita lihat semua sekali, kenapa? Maka kita akui bahawa di sebaliknya ialah DAP. Bukan kita anti orang Cina, bukan anti India. Saya hubungan peribadi waktu saya jadi menteri, saya berjumpa dengan Ketua Menteri Pulau Pinang. Ya, pemimpin DAP Pulau Pinang saya jumpa. Ya, dan mereka pun datang jumpa saya, bincang masalah dalam negara. Saya kata okey, kita cuba bantu. Saya tak pernah kira kawasan tu DAP, negeri DAP ke kawasan DAP. Sebab itu parti yang merintah. Tapi dari segi rakyat, kita kena jaga. Contohnya bila berlaku bencana. Ya, bencana alam, banjir. Banjir bukan tanya parti mana. Ya, banjir kena semua. Jadi kita sebagai menteri di kementerian, kita perlukan peruntukan bajet semua kawasan. Termasuk kawasan DAP. Ya, dan sebab tu saya beritahu orang Cina, kami tak pernah benci kaum Cina. Tapi bila kita dalam konteks parti, pertembungan dasar parti tersebut, kita harus menerima hakikat bahawa DAP banyak mengganggu, menimbulkan pelbagai sentimen. Dan ini semua orang tahu. Ya. Jadi siapa yang tak tahu tu kena balik semula pada hoi ya hoi, ho ho. Ustaz, kalau tengok PRK Rompin Ustaz, kita tak nampak DAP kempen sini Ustaz. Itulah. Sedangkan DAP dia dah jadi sahabat baik Barisan Nasional. Kita cabarlah kalau Lingkit Siang berani datang sini, Lingkit Siang ke Lenggua Eng ke pemimpin DAP, marilah sini. Tunjuklah wajah sebenar. Ya, supaya rakyat Rompin boleh tengok. Ya, jangan bersindung. Apa dia nak cakap? Bagi saya, kita lihat sebenarnya watak-watak ni watak yang tersembunyi dalam pilihan raya dulu. Ya, waktu pilihan raya umum memang tak banyak pun mereka bercakap sebab rakyat mereka tahu rakyat sangat menolak. Saya rasa kalau ada satu bendera DAP di Rompin pun saya kira padan. Ya, sebab rakyat tahu. Ya, jadi mereka berselindung di balik itu, mereka tonjol. Contohnya macam di Pahang, kawasan-kawasan Melayu di rakyat sekarang ni terbuka, media telus dan mereka boleh menilai lah. Ya. Jadi pandangan saya begitu. Ya. Cuma dalam kepada sahabat-sahabat kita UMNO ni Ustaz, saya tengok ni kita komen pasal UMNO sikit lah, tak boleh sikit Ustaz tak? Okey. Dia parti pejuang Melayu. Jadi mana kalau dia nak dapat balik kepercayaan orang Melayu, dia kena bersama dengan parti yang majoriti Melayu sokong. Dan dalam pilihan baru ni kita dapat lihat bagaimana majoriti Melayu menyokong Perikatan Nasional. Tetapi BNN dia pilih Harapan yang memang ditolak Melayu Ustaz. Saya fikir gini, pertama dari segi tidak ada satu parti pun di dunia ni yang boleh bertahan lama.
Sampai masa dia akan merosot, sampai akan masa menurun. Demikian juga yang berlaku di Indonesia, Golkar, yang berlaku di Jepun, LDP dan sebagainya, walaupun kemudian naik balik. Tapi soalnya ialah BN ni mungkin orang rasa dah lama sangat lah. Lama sangat. Bukan mereka tak sayang. Ahli-ahli UMNO saya jumpa, mereka tahu. Dia kata saya masih lagi, Pak Cik ni masih lagi UMNO lah. Tapi saya rasa UMNO dah lama sangat. Sama macam calon Don Tioman lah. Dah 3 penggal. Macam tak ada muka lain. Bukan saya nak hina peribadi dia, saya tak ada masalah dengan beliau. Saya ada hubungan baik dengan beliau. Tapi orang ramai macam kata begitulah. Macam Tun lah. Dia Langkawi. Hebat Tun. Negarawan besar. Banyak merubah perubahan di Pulau Tioman. Pulau Langkawi. Rakyat merasai. Tapi mereka kata kesian lah Tun. Kalau kita pilih dia pun, dia dah berusia, dah berumur. Kalau dipilih, dia terpaksa laksanakan tanggungjawab. Jadi macam kesian. Jadi orang duduk kesian sikit, yang ni kesian sikit, akhirnya pakat tak pilih dia, hilang deposit dia. Hilang deposit. Hilang deposit. Saya peribadi, saya simpati beliau. Sama juga di Don Tioman ni, masa yang saya pergi tengok, bukan kita tak sayang, tapi dah lama sangat lah. Dah 3 penggal, kan? 3 penggal nak janji apa lagi? Orang tanya, janji lagi, dulu tak tunai. Janji nak bagi geran tanah. Geran tanah. Geran tanah, nak bagi geran tanah. Orang tanya 15 tahun tak bagi geran tanah. Ni gula-gula kan lagi? Yalah, gula-gula ni pun tengok jenis gula juga lah. Kalau silap gula ni. Gula-gula cap murah ni. Gula ni bahaya sebenarnya. Potong kaki tau. Jadi saya fikir kita, kalau saya nak kira gini lah. Kalau penduduk Tioman nak tengok perubahan, kita kena tukar kepimpinan. Kalau kita pilih yang sama, parti yang sama, calon yang sama, tuan-tuan dapat pesaing sama je lah. Macam inilah keadaan dia. Kalau kita nak ke suatu perubahan, memang kita kena ubah. Ubah calon kita, ubah wakil rakyat kita, ubah parti yang memerintah kita, barulah kita akan dapat perubahan. Tapi Ustaz Zamri, ada satu orang menganggap, dia kata, nak ubah macam mana kalau kita pilih pembangkang? Kan? Dia kata kalau nak tengok perubahan, kerajaan lah, parti kerajaan baru boleh buat pembangunan. Pembangkang boleh buat apa? Sebenarnya itu fikir cara yang sangat salah. Kalau macam tu, kenapa Bandar Kuala Lumpur orang tolak tukar BN? Berpuluh tahun. Bandar-bandar besar, semua barisan nasional kalah. Ya, apakah mereka tak nak pembangunan? Sebenarnya, di Kelantan tahun 99 lagi, kita dah menang. Ya, demikian juga tempat-tempat lain. Kenapa? Sebab dari segi politik, politik, kalau kita confident, parti itu confident, Don ni confirm menang besar, maju besar. Orang kata letak topi pun boleh balik tidur, kan? Jadi wakil rakyat tu nak bimbang apa? Dia tak bimbang. Dia tak jalan parit, dia tak cana pada rakyat. Parit ke banjir ke apa, dia tak peduli pasal apa, dia menang besar. Tapi kalau dia kalah ataupun hampir kalah, dia mula bimbang. Barulah dia berkhidmat. Barulah dia jaga betul-betul. Orang komplain, dia akan beri perhatian. Orang jaga, dia akan perhatian. Ya. Dan itu yang dibuat oleh pembangkang. Kita tahu, kita peruntukan tak ada. Sebab kita bukan merintah. Tetapi, oleh kerana kita, katalah dipilih, kita akan jumpa. Kita akan hantar, kita akan urus, kita akan desak, kita akan bawa ke Dewan Negeri, kita akan desak, minta kerajaan untuk buat. Ya. Dan kerajaan pun dia fikir bahawa kalau dia nak menang tepat tu semula, dia kena bagi projek. Kalau tidak, dia pun akan hanyut. Jadi sebenarnya, sebab kadang-kadang, politik ni bukan macam orang berniaga. Jual beras hari ni tak laku, tak apa besok orang beli. Tak. Ya. Kalau kita kuat tunjukkan perubahan, sebenarnya kawasan tu lagi banyak pembangunan. Sebab tu di bandar-bandar, kebanyakan pembangkang menang. Di Parlimen Indra Mahkota, Parlimen Kuantan. Kuantan sendiri. Paya besar hampir-hampir pun ni. Paya besar. Paya besar tu sikit, besar dah tapi paya sikit je. Paya tu lah. Paya je lambat sikit. Tapi insya-Allah saya rasa selangkah lagi boleh. Ya. Di Jerantut. Jerantut. Di Kuala Kerau. Saya fikir bandar-bandar ni termasuk Kuala Lumpur tengok. Ya, di Selangor bandar-bandar besar. Semua kebanyakannya pembangunan. Pasal apa? Bukan mereka tak nak pembangunan. Pembangunan tanggungjawab kerajaan menyedia, tapi tanggungjawab pemimpin, wakil rakyat tu turun tengok, buat surat aduan minta turun. Ya, saya dengan lama dalam kabinet 32 bulan dalam kabinet. Pegawai kerajaan dia akan akur kepada kepentingan masyarakat setempat. Dia bukan kira parti.
Dia bukan Kiripati. Kalau Kiripati nanya kan. Oh, nyanyalah. Hey, ribut datang kawasan pemangkang. Jangan, tak ada, banjir kena semua. Pegawai kerajaan, petugas dia akan jaga, dia akan turun, dia akan pantau, dia akan bagi. Sebab dia tak fikir dalam kepala dia, bukan parti politik, itu kerja orang politik. Okay. Ustaz, yang saya tengok daripada semalam saya buat komen ni. Yang antara isu dimainkan isu 600 bilion tu. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kemudian dia kata ada berlaku penyelewengan, nanti tunggulah akan dihadap ke mahkamah jadi banduan tu. Ustaz dah ada, ini pun ada lagi yang komen ni. Dia bagi dia isu kita ni nak cari sebenarnya payah dah. PN ni. Saya fikir gini je lah, kalau ada bukti report je. Report SPRM, report polis, kalau ada bukti. Jangan duk tembak-tembak macam tu. Isu kita sekarang ni ialah semua tu proses berjalan ikut proses yang betul. Bila berlaku COVID, memang keperluan terdesak pada waktu itu untuk kerajaan urus. Dan bila urus, dia ada kaedah-kaedah pengurusan waktu kritikal yang terpaksa kita buat. Kita terpaksa buat tempahan vaksin. Lambat tempahan kita tak akan dapat. Orang lain berebut seluruh dunia. Maka kita kena letakkan deposit untuk itu beli. Kabinet mesyuarat kita lulus, okey. Prosedur kewangan ikut betul. Peraturan-peraturan ikut betul. Kita jalan. Ya. Sebab dah waktu itu semua dalam keadaan kritikal. Tapi semua proses kewangan, prosedur kewangan mesti dipatuhi. Ya. Bukan boleh redah macam tu je. Janganlah orang duk terkata 600 bilion macam masuk poket 600 bilion. Ya. Jangan persepsi kita terus buat keputusan ya, yang langsung tidak berpijak kepada fakta-fakta data-data yang ada. Saya lebih suka ya, macam Rafizi. Saya kata kalau you ada bukti, ada dalil, ada itu, report SPRM lah. Report polis lah. Ya. Jangan duk buat viral kononnya mula-mula macam kes saya sebagai contoh. Dituduh saya lulukan projek 2 bilion setelah paling bubar. Tender terus. Tender langsung. Bila saya buat penafian, ya, dia keluar surat, oh bukan KASA yang lulus, Kementerian Kewangan yang lulus. Ya, lulus tu bukan lulus pada syarikat, lulus untuk dipanggil, dirunding, dibincang dan sebagainya. Bukan lulus pada syarikat yang dinamakan itu. Ya, jadi saya sabar dia, kalau ada bukti, report polis lah. Report SPRM. Ya, dan sebab tu bagi kita, fitnah-fitnah macam ini, kita kena jaga ya, khususnya para penonton. Kita hidup ni bukan habis dunia. Kita akan bawa ke akhirat. Apa yang kita tulis, apa yang kita ucap. Ya, sebab tu Nabi sebut al-fitnatu naimatun. Fitnah ini benda yang tidur. La'anallah man aiqazaha. Allah laknat siapa yang mengejutkan fitnah. Orang kejut fitnah tu, bila fitnah bangun, dia tak kira siapa dah. Semua kena. Ya. Nabi pun kena fitnah, Aisyah kena fitnah, isteri Nabi kena fitnah, apatah lagi sahabat-sahabat, apatah lagi kita. Maka oleh kerana itu kita, setiap kita nak share maklumat kita, pastikan betul dulu. Jangan share baru tanya. Ni share dulu, tanya betul ke ni? Ya. Siasat dulu baru share. Jangan kita share dulu baru kita tanya. Ramai macam tu kadang-kadang share dulu bertanya baru tu. Betul ke maklumat ni? Kita dah share dengan orang lain baru kita tanya. Kita kena, kalau sekiranya nak dapat maklumat betul, kita kena PM orang berkenaan saja. Ya, tanya dia dulu, jangan share dalam grup. Ya, sebab ruang fitnah banyak. Ya, dan ini yang berlaku. Bagi kita, ya, kerajaan yang naik, ya, mereka boleh dia naik, dia boleh siasat, boleh cek dan sebagainya. Kita ada masalah. Ustaz, ada yang sahabat minta Ustaz komen sikit ni. MB tarik peruntukan dulu untuk wabi-wabi pembangkang sebelum ni kan? Ya, saya dalam pertemuan dengan tuanku, dengan Yang Muhammad Menteri Besar, di antara komitmen beliau lah, insya-Allah peruntukan-peruntukan tu harus diberi. Saya sebut bahawa peruntukan ni bukan untuk YB, bukan masuk poket YB pun, bukan cash duit pun. Hanya satu geran yang diberi kepada mana-mana don yang di Seluruh Pahang. Kita tak nak ada don kita yang ketinggalan pembangunan, ada don yang lebih. Kita nak biar Pahang ni rata, pembangunannya stabil, seimbang. Maka peruntukan itu ialah peruntukan bagi kawasan berkenaan. Di kawasan dia oleh pejabat daerah. Jadi saya fikir kita harus beri. Dan Datuk Seri Menteri Besar, dia maklum pada saya bahawa dulu dia bagi. Tapi bila dia tengok
Macam kita berlawan dengan dia, bila wujud Perikatan Nasional, maka dia pun tarik handbrake lah. Saya fikir tak apalah. Tapi yang lepas tu, bagi saya, sebenarnya persepsi yang salah bila kita rasa kalau kita bagi peruntukan, rakyat akan sokong dia. No, tak. Bila kita tarik peruntukan, kita tekan, rakyat tak akan sokong. Tak betul. Pengalaman di Kelantan, berpuluh tahun di Kelantan. BN merasakan bahawa kalau kita tak bagi peruntukan Kelantan, kita sekap bangunan apa semua, rakyat berontak, rakyat marah, rakyat akan pilih Barisan Nasional. Tak betul. Tak betul. Tak bertukar kerajaan. Tak bertukar kerajaan pun. Rakyat kita bukan fikir macam tu. Rakyat fikir bahawa kenapa YB tak boleh buat? Sebab kerajaan tak bagi peruntukan. Jadi takkan nak denda ke YB. YB rakyat pilih. Rakyat dah pilih, tiba peruntukan tak dapat. Rakyat tak marah kepada YB. Rakyat marah kepada kerajaan yang tak bagi peruntukan. Sebab tu di Kelantan, walaupun macam-macam sekatan, royaltinya dengan berbagai-bagai lah. Tapi rakyat tak pilih. Maknanya kita kena ingat bahawa kalau kita tekan, kalau kita tak bagi peruntukan, rakyat tak simpati pada kerajaan. Rakyat simpati pada wakil rakyat. Wakil rakyat tu susah bekerja dengan duit poket. Pengalaman saya peribadi waktu saya menang tahun 99 di Don Jengka. Allowance tu lah semua. Bayar gaji, bagi rakyat, bagi apa, semua atas RM5,000 tu lah. Kita bayangkan, atas RM5,000 tu ada wakil rakyat kita, bila orang susah dia bincang satu kedai. Pergi ambil lah. Adung Guai kita. Meja Aziz. Meja Aziz masa tu. Dia cerita pada saya pergi. Dia ada satu kedai. Bila ada rumah kena ribut, ambil barang kedai tu. Dia dah berhenti dah. Dah tak menang dah. Dia masih ada hutang. RM45,000 lagi di kedai. Jadi rakyat simpati. Jadi kita harus balik pada kita duit ni duit rakyat. Kita bagi balik pada rakyat. Dan saya baik cukai semua. Dan saya yakin yang mak-mak Menteri Besar, kita yakin walaupun kita tidak bersama kerajaan, tapi insya-Allah beliau juga saya sebut tentang perkara ini, dan insya-Allah komitmen beliau untuk sama-sama bagi kita berlawan ni bukan nak bertempur peribadi, bukan nak bertemu bergusti, bukan. Tapi perbezaan hanya pada parti politik. Tapi dalam pendekatan kita kena jadi pembangkang yang konstruktif lah, pembangkang yang banner. Saya sebut pada dia apa pandangan-pandangan saya tentang kaedah untuk kita buat dan diri faham. Berapa idea saya lah. Saya bincang dengan beliau. Ada yang beliau catat respon positif. Bagi saya ini kita terbuka. Dan kalau dia apa-apa pun, dia boleh bincang saya. Kita boleh baiki. Mungkin ada perkara yang tak betul. Kita kena politik matang dan sejahtera yang kita bawa tu kita kena buktikan insyaAllah. Sama-sama banner. Membangunkan negeri Pahang insyaAllah. Cuma dalam Pak Ribau ni Ustaz, antara gelombang yang dapat kita lihat adalah gelombang anak muda Ustaz. Anak muda ni memang buat swing betul bau ni. Yang kita bimbang ada orang takut buta politik. Oh tak. Tapi rupanya tak Ustaz. Orang tua lah nampak. Budak tua lagi teruk lah. Ada orang tanya semalam, saya tanya. Dia kata, macam mana kita nak buat saluran satu ni? Teruk sangat saluran satu ni. Kalau UMNO saya kata saluran satu ni akan berakhir begitulah. Dia je lah Macam MH370 dia akan berakhir hilang. Tapi anak muda ni saya rasa satu perkara, mungkin mereka baca dan mereka buat keputusan tu yang betul lah. Kalau kita nakkan keadilan, kita kena pilih pemimpin yang adil, baru kita dapat keadilan. Kalau kita nak kerajaan bersih, kita kena pilih pemimpin yang bersih, parti yang bersih, barulah kita dapat kerajaan yang bersih. Jadi mereka fikir begitu. Kita nak kerajaan yang bersih, yang tak rasuah, kita pilih parti yang rasuah. Mana boleh? Kempen sikit Ustaz anak muda ni sebab baru ni diorang dah balik mengundi dah baru ni, parlimen baru ni. Ya. Jadi ada yang rasa dah terbeban. Saya sebab tu saya sebut dalam ceramah saya baru ni. Pilihan raya kecil Don Tioman ni ialah isyarat penting. Kita perlu hantar isyarat yang jelas bahawa kami anak muda menolak PS. Kami nak Perikatan Nasional. Kami dah tunjuk baru ni. Tak faham-faham ke? Kami kena tunjuk sekali lagi. Jadi sentimen tu kena balik sekali lagi. Kena undi sekali lagi. Hantar isyarat yang jelas. Lebih jelas pada dulu insya-Allah. Dan saya yakin anak muda, dia tak ia pun hantar balik jumpa keluarga, jumpa mak, jumpa ayah, jumpa kawan-kawan. Jadikan hari mengundi sebagai hari pilihan raya, hari raya. Kita balik mengundi dan kita jumpa kaum keluarga kita, anak beranak kita, sahabat-sahabat anda kita. Saya merayu kepada anak muda di mana anda berada, pulanglah untuk mengundi pada kali ini dan jangan lupa undi Perikatan Nasional.
Kalau balik nak undi PH, baik tak payah balik. Nak undi BN, BN lah. undi BN tak payah balik lah. PH tu tarik diri. Tapi masih lagi dalam ketahun dia Ustaz. Ada. Tak apalah, itu dia punya pasal lah. Tapi Tapi, dah peluk dah tu, baik rapat lah. ya, perompak dengan penyamun. So, Dia lagu baru ada sekarang kan? Hoi, 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 kita join penyamun je. okey Ustaz, kita lebih dah kita tengok sejam ni. Okey, terima kasih banyak. Santai-santai saja. Tapi insyaAllah apa-apa yang kita bincang tu satu benda yang mungkin menjadi kepentingan untuk kita faham, kita tahu. Saya seronok bersama anda semua, seronok bersama pagi ini. InsyaAllah kita akan satu jumpa dalam majlis-majlis lain. Secara peluang PN di Tuan. saya duk tengok insyaAllah lah. Kita yakin baru ni ada 3 pecah undi. Tapi kali ni kita macam 2 blok parti. Jadi clear, jelas. Anak muda, tak ada ragu-ragu. Baru ni ada yang ragu. 1, 2, 3. Was-was. Was-was. Tinggalkan yang was-was. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu. Pilih yang tak ragu. InsyaAllah yang tak ragu ialah Perikatan Nasional. Best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.